أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat lagi kita menyambung semula siri syarah kepada kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, iaitu Usul Sunnah Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu. Kita sampai pada poin setelah kita membicarakan persoalan Ad-Dajjal dan juga turunnya Nabi Isa alaihi salam, kita masuk dalam perbahasan al-iman. Iman di sisi ahli sunnah wal jamaah qaulun wa amalun, perkataan dan perbuatan, yazidu wa yanqus, dan dia bertambah dan dia berkurang. Berikutnya qala al-muallif rahimahullah, berkata Imam Ahmad ibn Hanbal, wa man taraka as-salatu faqad kafar wa laysa min al-a'mali shay' tarkuhu kufrun illa as-salah man tarakaha fahuwa kafirun wa qad ahalla Allahu qatlahu. Iaitu perbahasan meninggalkan salat, dan diletakkan di dalam usul sunnah Imam Ahmad. Perkara ini menjadi suatu perkara yang penting, dan apabila diletakkan di dalam perkara yang melibatkan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka sudah pasti ianya juga adalah suatu yang perlu diambil berat. Bahkan seperti yang dinyatakan, wa man taraka as-salatu faqad kafar, barang siapa yang telah meninggalkan salat faqad kafara, maka dia telah pun kufur ataupun kafir. Wa laysa min al-a'mali syai'un tarkuhu kufrun illa as-salah, dan di sana tidak ada sesuatu amalan pun yang apabila ditinggalkan oleh seorang muslim menjadi kafir, melainkan as-salah. Man tarakaha fahuwa kafirun, maka sesiapa yang meninggalkannya fahuwa kafirun wa qad ahallallahu qatlahu, dan telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala qatlahu, iaitu hukum bunuh ke atasnya. Dan di dalam persoalan meninggalkan salat ini, para ulama di sana ada dua pandangan qaulai, dua pandangan di dalam ahli sunnah ataupun di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah. Maka sebahagian para ulama menyatakan hukum meninggalkan salat itu adalah kufrun, dan sebahagian para ulama menyatakan bahawasanya meninggalkan salat itu tidaklah sampai ke peringkat kekufuran, melainkan kalau sekiranya dia beriktikad demikian. Dan di antara dalil-dalil yang diguna pakai oleh para imam yang menyatakan hukum meninggalkan salat itu hukumnya kafir, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-11, fa in tabu wa aqamus salah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Allah Subhanahu wa taala firman, fa in tabu,
kalau sekiranya mereka itu bertaubat, wa aqamus salah, dan mendirikan salat, wa atawuz zakah, dan mengeluarkan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka itu adalah ikhwanukum, saudara kamu, fid din, dalam agama. Maka ayat ini menyatakan bahawasanya tidak disebut ikhwah fid din, tidak dinyatakan ataupun tidak disebut seorang itu saudara se-Islam, ikhwatu fid din, melainkan sekiranya dia itu setelah masuknya ke dalam Islam, iaitu masuk ke dalam iman, maka dia mendirikan salat dan dia mengeluarkan zakat. Maka orang yang masuk dalam Islam, maksudnya orang yang beriman, ataupun selepas dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia mendirikan salat, berikutnya dia mengeluarkan zakat, maka mereka ini baru dipanggil fa ikhwanukum fid din. Maka disebut bahawa mereka ini adalah saudara seagama kamu. Bermaksud sesiapa yang masuk Islam tetapi tidak menunaikan salat dan tidak mengeluarkan zakat, maka dia tidak dinamakan ikhwan fid din, dia tidak dinamakan ikhwan, iaitu saudara seagama. Juga di dalam surah At-Taubah di sana ada ayat fa in tabu wa aqamus salah wa atawuz zakah fakhallu sabilahum, iaitu ayat yang seumpama yang awal tadi, fa in tabu, kalau mereka bertaubat, wa aqamus salah, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, fakhallu sabilahum, wa man taraka as-salah faqad kafara. Maka ayat ini, maka sesiapa yang bertaubat, iaitu balik kepada Islam, kemudian aqamus salah, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, fakhallu sabilahum, maka baru kita fakhallu sabilahum itu maksudnya baru mereka ini Muslim. Kalau sekiranya mereka itu tidak mendirikan salat dan tidak mengeluarkan zakat, maka mereka itu tidak dikira se-Islam ataupun tidak dikira saudara seiman. Dan di sana ada hadis wa man taraka as-salah faqad kafar, itu adalah hadis yang diriwayatkan di dalam Jami' At-Tirmizi. Kemudian di sana hadis yang selalu kita dengar, iaitu bainal abdi wal kufri aw syirk, di antara seorang hamba itu dengan kekufuran ataupun syirik itu adalah meninggalkan salat. Maka semua dalil-dalil ini kuat untuk menyatakan bahawasanya pandangan yang dipegang oleh sebahagian ulama ahli sunnah bahawa siapa yang hanya meninggalkan satu salat, meninggalkan salat, maka mereka ini dihukum kafir. Maka dengan dalil-dalil yang dinyatakan tadi itu, maka itu juga menunjukkan sesuatu pendalilan yang kukuh dan kuat. Maka dilihat kepada pandangan para ulama. Imam Ahmad umpamanya, Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, maka dia ada iddat aqwal. Imam Ahmad ni ada beberapa pandangan. Satu pandangan menyatakan bahawasanya orang yang meninggalkan salat itu kafir. Di sana juga dinyatakan oleh Imam Ahmad, la yukaffar, tidak dikafirkan orang yang tidak dikafirkan, melainkan kalau sekiranya dia meninggalkan salat ataupun zakat. Di sana ada juga qaul Imam Ahmad yang menyatakan adamu takfir salah, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Maka Imam Ahmad di sana ada beberapa qaul. Sebahagian qaulnya menyatakan bahawasanya orang yang meninggalkan salat itu kafir, dan sebahagian qaulnya, pendapatnya, mereka yang meninggalkan salat itu tidak kafir. Adapun Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, maka mereka ini menyatakan orang-orang yang meninggalkan salat itu tidaklah hukumnya kafir. Bahkan dihukumkan kafir itu kalau sekiranya mereka itu meninggalkan salat dengan dalam erti mereka menafikan kewajipan salat ataupun
tidak mau solat dalam erti kata menentang hukum Islam, maka di situ barulah adanya ijma' para ulama bahawasanya hukumnya kafir. Maka di sini macam kita sebutkan tadi, ada dua pandangan di sisi ulama ahli sunnah wal jamaah bagi orang yang meninggalkan solat. Baik, ini semua menunjukkan bahawasanya ia suatu perkara yang besar. Perkara solat ini suatu perkara yang besar. Dan kepada para ulama yang menyatakan bahawa orang yang meninggalkan salat itu tidaklah kafir, mereka berpandangan bahawasanya walaupun dia tidak kafir tetapi dia berdosa besar. Maka bila dia berdosa besar, maka hukumnya wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah pandangan para ulama berkenaan orang yang meninggalkan solat itu tarkus solat. Dan kita semua mengetahui bahawasanya amalan solat ini disebut di Al-Quran dengan Al-Quran menyatakan di iman. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah Subhanahu wa taala tidak liyudhi'a imanakum. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensia-siakan iman kamu. Iman di sini iman di sini bermaksud salat. Allah Subhanahu wa taala ketika mana berubahnya kiblat daripada kiblat salat daripada menghadap Baitul Maqdis ke Masjidil Haram, maka apabila berubahnya kiblat itu daripada daripada Baitul Maqdis kemudian tukar ke arah kiblat, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak mensia-siakan iman kamu. So Allah Subhanahu wa taala menamakan salat itu dengan keimanan. Maka ini isyarat yang menunjukkan bahawasanya sesiapa yang meninggalkan salat maksudnya dia tidak mengambil berat tentang keimanannya. Maka ini perkara yang dimasukkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal di dalam usul sunnah beliau, seperti yang mana kita bacakan tadi, wa man taraka as-salah faqad kafar, maka sesiapa yang meninggalkan salat faqad kafar, maka dia telah kufur. Ini disebut dalam usul sunnah Imam Ahmad. Walaysa minal a'mal, dan dia menyatakan bahawasanya di sana amalan-amalan Islam yang lain yang kalau sekiranya ditinggalkan tidak dinamakan kufur, melainkan salat. Siapa yang meninggalkan salat maka dikatakan kufur. Adapun amalan-amalan yang lainnya Allah Subhanahu wa taala ataupun dalam dalil atau dalam Al-Quran dan dalam sunnah tidak menyatakan kufur, melainkan amalan yang dinamakan as-salah. Salat ini meninggalkannya adalah kufur, maka disebut dengan dalil. Adapun amalan lain bukan bermaksud meninggalkan contohnya zakat, sebab di sana ada juga qaul Imam Ahmad seumpama meninggalkan zakat, meninggalkan yang lain-lain juhudan kerana tak beriman ke ataupun menentang hukum tersebut, aku kafir. Tetapi perkataan yang disebut dengan jelas amalan yang kalau tinggal hukumnya kafir, maka itu disebut dalam Al-Quran dan Sunnah as-salah. Maka ini menunjukkan perkara salat ini perkara yang besar dan perkara yang perlu diambil perhatian, dan ianya adalah suatu perkara ataupun suatu amalan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menghitungnya di awal sekali ataupun akan ditanya di awal-awal sekali sewaktu manusia ini dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Maka amalan yang pertama sekali yang akan dihitung ataupun yang akan diaudit adalah as-salah. Maka sekiranya salat itu ada problem dan sebagainya, maka amalan-amalan yang lainnya tidak dilihat terus. Kalau sekiranya amalan salat itu alhamdulillah, maka berikutnya amalan-amalan yang lain juga insya-Allah adalah baik ataupun adalah selamat insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini dan keturunan kita ini aqam salah, iaitu di kalangan orang-orang yang mendirikan as-salah. Berikutnya,
Kita masuk di dalam perbahasan fadlu sahabah. Fadlu as-sahabah, kelebihan sahabat. Setelah menyebutkan tentang perkara salat, maka Imam Ahmad beralih kepada perkara yang menyebutkan tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa khairu hadhihi al-ummah ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar ibn al-Khattab, thumma Uthman ibn Affan. Nuqaddimu ha'ula'i ath-thalatha كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون ثم نسكت. وخير هذه الأمة، dan sebaik-baik umat ini, sebaik-baik umat setelah Nabi-nya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma, kemudian Umar ibn Al-Khattab. Kemudian Uthman ibn Affan. Kita mengutamakan tiga sahabat ini sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutamakan mereka. Para sahabat tidak berselisih dalam masalah ini. Kemudian setelah tiga orang ini, orang yang paling utama adalah Ashabus Syura. Setelah daripada tiga orang, Abu Bakar, Umar dan Uthman, berikutnya Ashab Ash-Syura. Ashab Ash-Syura Al-Khamsah, iaitu 5 orang. Ali ibn Abi Talib, kemudian Talhah, kemudian Az-Zubair, kemudian Abdurrahman ibn Auf, dan berikutnya Sa'ad. Kulluhum yasluhu lil khilafah. Seluruh ataupun mereka semua itu berhak untuk jawatan khalifah ataupun khilafah. Dan mereka itu adalah imam. Dalam hal ini, kita berpegang kepada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma: kunna na'uddu wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iaitu kami menganggap ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup dan para sahabatnya masih banyak lagi yang hidup, bahawa sahabat yang terbaik adalah Abu Bakar, thumma Umar, thumma kemudian Uthman, kemudian naskut, kemudian kami diam. Itu tidak menentukan orang yang keempat dan berikutnya. Jadi ini penyataan ataupun kita panggil matan yang ditulis ataupun yang disebut oleh Imam Ahmad dalam Usul Sunnah. Maka ini masuk di dalam perkara akidah kita, akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu khairah hadhil ummah, sebaik-baik umat ini setelah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Berikutnya dinyatakan Umar Al-Khattab, kemudian Uthman ibn Affan, dan kami itu ahli sunnah wal jamaah mendahulukan mereka bertiga ini kama qaddamahum, sebagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendahulukan mereka bertiga ini, walam yakhtalifu fi zalika, dan tidak ada perselisihan di kalangan para sahabat yang banyak-banyak tu. Tak ada perselisihan di kalangan mereka bahawasanya yang afdal setelah Nabi itu adalah Abu Bakar, kemudian Umar, dan berikutnya Uthman radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian kata Imam Ahmad, setelah daripada tiga yang dinyatakan tadi, kita panggil berikutnya Ashabus Syura, iaitu Ashab Syura, ahli majlis Syura al-khamsatu, 5 orang, iaitu Ali bin Abi Talib, berikutnya Talhah ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn Awam, Abdurrahman ibn Auf, kemudian Sa'ad ibn Abi Waqqas,
kulluhum yasluhu lil khilafah. 5 orang ni yang dinyatakan setelah daripada 3 yang awal tadi tu, 5 ini yasluh lil khilafah. Semua layak belaka. Semua layak untuk jadi khalifah. Wa kulluhum imam, dan semua mereka adalah imam. Maka mereka diikuti dan mereka itu didahulukan oleh para sahabat yang lain. Wa nazhabu fi zalika ila hadithi, dan dalam perkara ini itu merujuk kepada yang kita nyatakan awal tadi, 3 orang tadi, itu hadis Abdullah ibnu Umar, iaitu kami mengira ataupun pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat waktu tu banyak lagi, kami nyatakan Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, dan 3 ini tidak diingkari oleh Nabi SAW dan juga tidak diingkari oleh sahabat-sahabat yang lainnya. Sedangkan Nabi SAW ada dan para sahabat lain juga masih ada. Adapun yang berikutnya naskutu, adapun yang berikutnya kami tak menentukan siapa-siapalah. Itu yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang berikutnya tidak menentukan siapa-siapa. Berikutnya, thumma man ba'da ashabi syura, min ba'da ashabi syura, kemudian setelah daripada ashab syura ni, setelah daripada yang 5 orang ashab syura, ahlu badrin, ahlu badar, iaitu para sahabat yang menyertai peperangan Badar. Di kalangan muhajirin, kemudian ahli badar di kalangan al-ansar. Min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qadri al-hijrati was-sabiqati awalan fa-awwala. Dan berikutnya adalah selepas daripada ashab syura adalah ahli perang Badar. Itu 313, 314 itu ahli perang Badar yang dimulakan dengan yang ataupun yang diawali dengan ahli perang Badar di kalangan muhajirin, berikutnya ahli perang Badar di kalangan ansar daripada ashab, iaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala qadril hijrah, maksud yang mana awal itu adalah berdasarkan hijrah Nabi, dan berikutnya wasabiqatu awalan fa awwala, ikutlah yang mana awal, yang mana lebih awal, yang mana berikutnya dan berikutnya. Thumma afdalun nasi ba'da haula'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam القرن الذي بعث فيهم كل من صاحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صاحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذي لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رأوه بعونه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. Jadi kemudian setelah ashabus syura, orang yang paling utama adalah orang yang ikut perang Badar dari kalangan muhajirin, kemudian dari kalangan ansar, sesuai dengan urutan hijrah mereka. Yang lebih dulu hijrah adalah lebih utama dari yang belakangan. Kemudian manusia yang paling utama setelah para sahabat adalah generasi yang beliau diutus kepada mereka. Dan semua orang pernah bersahabat dengan beliau selama 1 tahun, sama ada 1 tahun atau 1 bulan atau 1 hari atau 1 jam. Siapa yang pernah melihat Rasulullah SAW, maka dia termasuk sahabat Rasulullah SAW. Siapa yang pernah melihat Rasulullah, maka dia termasuk di kalangan sahabat. Dia mempunyai keutamaan sesuai dengan lamanya dia bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dia lebih dulu masuk Islam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar dan melihatnya merupakan satu keutamaan baginya. Orang yang paling rendah persahabatannya dengan Rasulullah tetap lebih utama dari para generasi yang tidak pernah melihat baginda. Walaupun mereka bertemu dengan Allah dengan membawa seluruh amalannya, mereka yang telah bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat dan mendengar beliau lebih utama kerana persahabatan mereka. Dari kalangan tabi'in, walaupun mereka itu iaitu tabi'in telah beramal dengan semua amal kebaikan. Jadi ini yang disebut oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala anhu, iaitu tentang mula-mula adalah para sahabat. Dan para sahabat Rasulullah ini man ra'ahu, siapa yang melihat Nabi wa amana bihi, dan beriman dengannya dan matinya dalam Islam, maka ini dipanggil sahabat. Maka setelah turutan yang paling afdal tadi 3, kemudian Ashabus Syura 5, kemudian Ahli Badar, kemudian maka berikutnya dia nyatakan bahawasanya sesiapa yang pernah melihat Nabi itu, tak kira lah ialah mula-mula dia sebut yang paling lama lah, berikutnya sampailah walau 1 saat atau walau 1 jam, walaupun yang pernah melihatnya itu tetap lebih dapat kelebihan sebagai sahabat Rasulullah berbanding dengan generasi yang datang sesudah daripada Nabi wafat, yang tak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kalangan tabi'in. Walaupun tabi'in itu beramal dengan seluruh amalan Islam, maka tetaplah orang yang pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mata kepalanya sendiri dinamakan sahabat, dan mereka ada kedudukan yang lebih daripada tabi'in walau mereka beramal dengan keseluruhan amalan Islam. Maka ini adalah matan secara ringkas yang disusun atau ditulis oleh Imam Ahmad ibn Hanbal tentang kita masukkan ia di dalam akidah kita ataupun yang dinamakan ahli sunnah terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walaupun hanya pernah melihat seketika sahaja, maka dia tetap dikira suatu level yang lebih sikit daripada tabi'in yang tak pernah berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dapatnya melihat Nabi itu dikira sahabat, dan sesiapa yang dikira sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka dia telah pun berada pada satu tingkat yang lebih bagus atau tingkat yang lebih atas daripada golongan yang setelah daripadanya, iaitu di kalangan tabi'in yang tidak sempat untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tentang perkara ini, para ulama menyatakan tentang para sahabat ini di dalam kitab-kitab akidah mereka. Ya, para ulama bila dia menyatakan tentang kelebihan para sahabat ini dalam kitab akidah, seumpama Imam Ahmad ni memasukkan di dalam usul sunnah. Bahkan kalau kita tengok kitab-kitab akidah ahli sunnah wal jamaah yang lainnya, pasti akan masuk, pasti kita akan menemui bab yang bercakap tentang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kenapa bab ini masuk di dalam bab akidah ataupun bab ini masuk dalam perbahasan ataupun mutun al-aqidah, matan-matan akidah ahli sunnah wal jamaah ini? Disebabkan kritikan ataupun penolakan kepada golongan yang dipanggil Rafidah. Golongan yang dipanggil Rafidah, yang mereka itu mengkafirkan keseluruhan ataupun kebanyakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disebabkan Rafidah juga apabila mereka beriktikad tentang Ali radhiyallahu anhu. Rafidah Syiah, maka mereka ini apabila mereka iktikadnya lain macam terhadap Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya mereka menyatakan bahwasanya Ali itu lebih layak kepada jawatan khalifah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka
apabila terjadinya ataupun setelah kewafatan Nabi Abu Bakar menjadi khalifah, kemudian Umar, kemudian Uthman dan berikutnya baru Ali, maka mereka ini tak berpuas hatilah, kerana mereka kata yang layak kepada jawatan khalifah itu adalah Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Walaupun di sana apabila Ali sendiri datang riwayat daripada Ali radhiyallahu anhu sendiri yang menyatakan tentang afdalu hazil ummah ba'da nabiyiha, telah pun sabit daripada Ali radhiyallahu anhu. Ali menyatakan adalah umat afdalu, iaitu paling afdal, paling terbaik hazil ummah setelah nabinya adalah As-Siddiq, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, summa Umar, kemudian Umar. Walaupun yang menyebut itu Ali radhiyallahu anhu, oleh kerana Rafidah Syiah ini tak boleh menerima hakikat itu, tetap dia menolak riwayat tersebut. Kemudian dia buatlah rekaan hadis-hadis palsu dan sebagainya, yang menyatakan bahawasanya Nabi SAW mewasiatkan bahawasanya Ali adalah pengganti Rasulullah dan sebagainya. Maka daripada ketidakpuasan hati itulah berikutnya membawa kepada i'tiqad. Maka apabila Abu Bakar menjadi khalifah, berikutnya Umar, berikutnya Uthman, maka mereka menuduh 3 orang sahabat ini adalah perampas kepada jawatan khalifah. Dan sehingga ke tahap yang lebih teruk daripada itu, daripada perampas kemudian kafir. Maka Abu Bakar kafir, Umar kafir, Uthman kafir dan sebagainya. Maka ini yang terjadi kepada puak-puak Syiah Rafidah ni. Mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar dan Uthman dan sebagainya, dan mereka mengkafirkan sahabat Nabi, dan mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang seolah-olahnya menyatakan mereka mengambil ayat Quran dan mereka memanipulasi, menafsir ikut akal mereka sendiri. Apabila Quran menceritakan tentang generasi atau setelah daripada Rasulullah SAW itu macam murtad, atau hadis-hadis yang menyatakan bahawasanya seumpama hadis engkau tidak tahu apa yang berlaku setelah daripada kewafatanmu, maka mereka menggunakan hadis-hadis dan ayat-ayat ini dan mereka mentafsirkan ikut nafsu sendiri, atau mereka bohong dan mereka menyatakan bahawasanya kafir itu merujuk kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka oleh itu para ulama ahli sunnah bila mengarang akidah ataupun bila diminta untuk menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, maka para ulama pasti akan memasukkan antaranya adalah kelebihan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita sebutkan bahawasanya bab keimanan ataupun i'tiqad bahawasanya para sahabat itu adalah suatu generasi yang afdal pun, ianya i'tiqad disebabkan oleh kerana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutnya di dalam Al-Quran. Semua kita mendengar ayat surah At-Taubah, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang awal yang mula-mula masuk Islam di kalangan al-muhajirin dan di kalangan ansar, dan orang-orang yang mengikut mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah redha kepada mereka. Dan Allah kata wa a'adda lahum jannat, Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Surah At-Taubah. Maka Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran orang-orang awal yang masuk Islam di kalangan muhajirin dan wal ansar. Maka ayat ini sangat jelas sekali menyatakan bahawa para sahabat Rasulullah, muhajirin dan ansar, iaitu awal-awal mereka yang masuk Islam ini, Allah redha kepada mereka. Dan berikutnya Allah kata Allah sediakan bagi mereka ini syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kita juga melihat dalam banyak ayat-ayat yang lain, seumpama Allah menyatakan la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath
iaitu la yastawi minkum, tidak sama minkum di kalangan kamu, man anfaqa, siapa yang menginfakkan min qabli al-fath, sebelum pembukaan, wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna. Itu merujuk kepada para sahabat. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum, juga menyatakan para sahabat, itu Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu, orang-orang bersama dengan Rasulullah, itu para sahabat. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada, kamu melihat mereka itu ruk'an sujada, ruku' sujud, yartaguna fadlan min Allah, mereka ini mencari fadlan, kelebihan dari Allah dan keridaan Allah. Simahum fi wujuhihim min athari sujud, kamu nampak pada wajah-wajah mereka tanda-tanda sujud. Maka dan ayat-ayat yang seumpamanya dan juga ayat-ayat yang lain yang banyak yang menceritakan tentang kelebihan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka secara tidak langsung ianya merupakan akidah ahli sunnah wal jamaah yang wajib kita beriman dengannya, bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat disebut oleh Imam Ahmad ibn Hanbal tadi, mula-mula adalah tiga yang awal, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Berikutnya Ashab Syura, Ashab Syura yang disebut oleh dalam matan kita ni 5 orang tadi, iaitu Talhah, Ali, Talhah, Zubair, Abdul Rahman ibn Auf wa Sa'ad. Dalam riwayat yang lain disebut Sa'id. Dalam riwayat lain disebut Sa'id. Maka Sa'ad ibn Abi Waqqas. Kemudian dalam riwayat lain ada disebutkan Sa'id, iaitu Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail. Maka jadi 6. Kalau di sebahagian para ulama, mereka menyatakan yang afdal susunannya pertama 4 al-arba'ah, iaitu khulafa yang 4, yang Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Berikutnya baqiyatul asyarah, berikutnya sahabat yang baki daripada 10 yang dikhabarkan tentang mereka syurga, iaitu siapa? Ada 10 orang al-mubasysyiruna bil jannah: Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talhah, Az-Zubair, Abdul Rahman ibn Auf, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid dan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Maka 10 orang sahabat ni dipanggil yang disebut secara one by one dalam satu hadis, iaitu 10 yang dikhabarkan tentang syurga kepada mereka ni. Berikutnya para ulama sebahagiannya mendahulukan Ahlu Bai'atil Aqabah. Ahlu Bai'atil Aqabah, berikutnya baru Ahlu Badar. Sebahagian masuk Ahlu Badar. Imam Ahmad sebut tadi lepas yang Ashabus Syura yang 5 itu, kemudian Ahli Badar. Ahli Badar pula yang Muhajirin dulu. Berikutnya Ahli Badar yang di kalangan Al-Ansar. Dan kalau kita lihat lagi, para ulama lepas menyatakan Ahli Badar, iaitu Ahli Bai'atul Ridwan. Ahli Bai'atul Ridwan. Ahlu Badar ni kelebihan mereka kerana Badar ini adalah peperangan yang pertama sekali dan peperangan yang penting dalam sejarah Islam. Dan apabila Nabi SAW menyatakan la'alla Allah tala ala ahli Badar, Allah melihat kepada ahli Badar ni, Allah tahu mereka ni, faqal i'malu ma syi'tum, maka Nabi i'malu ma syi'tum, buatlah apa yang kau nak, qad ghafartu lakum, dan telah pun diampunkan bagi kamu semua. Hadis Al-Bukhari. Kemudian macam disebut tadi, Ahlu Bai'ati Ar-Ridwan. Ahlu Bai'ati Ar-Ridwan disebut dalam hadis, la yadkhulun nar, tidak masuk neraka ahadun mimman bai'a tahta syajarah, tak akan masuk neraka seorang pun yang join dalam bai'ah tahta syajarah, di bawah sepohon pokok. Hadis Muslim. Itu Ahlul Hudaybiyah. Itu Ahlu Al-Hudaybiyah. Berikutnya, setelah daripada Ahlu Bai'atul Ridwan, maka Baqiyatus Sahabah
dan sahabat-sahabat yang lainnya dengan keumuman ayat-ayat Al-Quran dan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi law kana ahadukum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Siapa yang infakkan sebesar gunung Uhud sekalipun tak akan mencapai mud wala nasifahu, setengah mud daripada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab itu ahli sunnah wal jamaah berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis ini, maka bila Allah Subhanahu wa taala menyatakan radhiyallahu anhum, Allah redha kepada mereka. Sebab itu kita ahli sunnah wal jamaah menyebutkan para sahabat itu radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu, Allah redha kat dia, Allah redha kat dia, Allah redha kat mereka semua. Maka ini ahli sunnah. Orang yang paling mencintai para sahabat Rasulullah adalah ahli sunnah wal jamaah, bukan Rafidah Syiah atau Khawarij dan sebagainya yang mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ahli sunnah tidak mencaci maki para sahabat Rasulullah, sebab Nabi la tasubbu ashabi, jangan kau mencela sahabatku. Apa yang berlaku persengketaan ataupun nampak perselisihan, pertelagahan di antara para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli sunnah tidak celupar mulutnya dengan menyatakan lebih daripada had. Mereka berijtihad, masing-masing berijtihad, maka yang mengetahui kebenaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun oleh kerana Allah telah redha kepada mereka semua, maka kita ahli sunnah tidak ada hak untuk mencela mereka. Kita ahli sunnah tidak ada hak untuk mencaci maki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesiapa yang mencaci maki, merendah-rendahkan kedudukan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Maka ini adalah poin yang juga penting dalam usul sunnah Imam Ahmad yang kita bacakan ini. Dan juga kita secara umum, kitab-kitab aqidah ahli sunnah wal jamaah yang lainnya pasti akan memasukkan bab kelebihan para sahabat Rasulullah SAW. Ini disebabkan ahlu bid'ah menyelisihinya. Ini disebabkan ahli bid'ah di kalangan Syiah, Rafidah dan juga Khawarij sebagainya mencaci maki dan mengkafirkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah yang berikutnya kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang. والله أعلم بالصواب. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.